Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, jadi hari ini kelas kita menggunakan medium video lah. Jadi hari ini kita tak ada Google Meet, kita buat video. Okey, antara faktor kenapa saya menggunakan video untuk hari ini, antaranya yang pertama untuk menjimatkan data awak lah. Okey, saya yang pertama nak jimatkan data awak. Yang kedua, sebab minggu lepas ada pelajar yang kata apa ni, awak kata video saya lag kan. Dalam Google Meet tu lag, video dan suara pun lag. Jadi kita cubalah cara video pula supaya penerangan saya tu lebih jelas. Okey. Kita juga kita lepas ni pun kita akan cuba pelbagai cara juga. Jadi kita tidak hanya bergantung kepada Google Meet lah. Kita boleh buat video dan lepas ni mungkin juga kita boleh gunakan Telegram voice chat. Okey, tak apa. Hari ini kita fokus kepada video ini. Okey, hari ini kita akan ulang balik. Saya akan ulang balik pelajaran minggu lepas. Kerana saya rasa tajuk minggu lepas, tajuk bab 7 ni adalah tajuk yang sangat penting sebab dia berkaitan undang-undang. Kemudian awak kata video saya lag kan, suara tu jadi tersangkut-sangkut. Jadi mungkin ada penyampaian tu yang tak sampai. Jadi saya rasa saya perlu ulang balik. Okey, insyaAllah supaya lebih jelas. Okey, jadi kita teruskan kepada kelas kita hari ini. Okey, dan akhir nanti saya akan beri latihan. Okey, saya ulang balik. Yang pertama itu syarat-syarat kontrak. Okey, dalam syarat-syarat kontrak ini, kita lihat yang pertama adalah kontrak sah. Okey, apa itu kontrak sah? Kalau awak lihat di sini, okey, ianya adalah satu kontrak yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang dan dia memenuhi elemen utama kontrak, iaitu sebelum ni kita dah belajar kan elemen kontrak ada tawaran, atau cadangan, kita ada penerimaan, kita ada balasan, kita ada niat, ketentuan dan keupayaan. Okey, jadi kita ada 6 elemen dalam kontrak. Okey, jadi apabila sesuatu kontrak itu mempunyai kesemua elemen kontrak, maka kontrak itu dikira sah kerana ianya boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Okey, jika berlaku sebarang apa ni, contohnya ditipu dan sebagainya, kita sebagai orang yang mengalami kerugian, kita boleh mohon remedi daripada pihak mahkamah. Okey, jika kontrak itu adalah kontrak yang sah. Okey, itu kontrak yang sah. Yang kedua adalah kontrak tidak sah. Okey. Okey, kenapa dikata kontrak tidak sah ni? Kerana kontrak itu tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Kenapa dia tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang? Kerana dia tidak memenuhi elemen utama kontrak. Yang 6 elemen tu yang tawaran, penerimaan, balasan, niat, ketentuan dan keupayaan. Mungkin salah satu atau beberapa daripada elemen ini tidak dipenuhi. Maka sebuah kontrak itu dikira sebagai kontrak yang tidak sah. Okey, kesan kontrak tidak sah ni ialah ianya tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang kan. Maksudnya kalau kita mengalami kerugian, kita tak bolehlah nak bawa kita punya kontrak ini ke mahkamah sebab kontrak kita itu adalah kontrak tidak sah. Kan? Kerana tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Kan? Contohnya kita berkontrak contohnya dengan orang yang umur bawah 18 tahun. Tak boleh kan? Sebab dia tak ada elemen, ada keupayaan sebab dia bawah 18 tahun. Kan? Contohnya ataupun elemen balasan tiada kan, maksudnya kita tak bagi balasan dalam bentuk duit contohnya. Jadi jika salah satu atau beberapa elemen ini tidak ada, maka kontrak itu menjadi kontrak yang tidak sah. Okey. Yang seterusnya adalah kontrak boleh batal. Okey, kalau awak lihat sini kata kuncinya perjanjian pada awalnya adalah sah. Maksudnya perjanjian ini pada awalnya dia sah kerana dia telah memenuhi kesemua elemen-elemen kontrak. Tetapi ianya boleh dibatalkan. Kenapa? Kerana contohnya mahkamah mendapati dalam kontrak itu, apabila kita nak tanda tangangi perjanjian kontrak itu, wujudnya elemen paksaan. Kan? Contohnya A telah memaksa B untuk mengikat kontrak dengan dia. Jika tidak, contohnya dia akan diberi ugutan dari segi ancaman, bahaya, akan dibunuh dan sebagainya kan. Jadi apabila dapat dibuktikan di mahkamah bahawa wujudnya elemen paksaan, maka kontrak itu boleh menjadi kontrak yang batal, boleh dibatalkan. Okay, walaupun pada asalnya kontrak itu adalah kontrak yang sah, tetapi jika wujudnya elemen paksaan, kontrak itu boleh dibatalkan. Okay. Dan yang kedua adalah pengaruh tidak berpatutan. Contohnya, kita menggunakan kedudukan kita.
Ini terutamanya orang yang berkedudukan lah. Dia ada pangkat, dia ada pengaruh. Jadi dia gunakan pangkat dan pengaruh dia tu untuk mengikat kontrak atau mengajak orang membuat perjanjian dengan dia. Jadi jika jika didapati bahawa wujudnya pengaruh tak berpatutan, maka kontrak itu boleh dibatalkan. Kan? Digunakan kedudukan dia untuk mengikat kontrak. Okey, itu pun boleh menyebabkan kontrak menjadi batal. Yang ketiga, salah nyataan. Okey, salah nyataan ni maksudnya ada kenyataan dalam kontrak itu tidak benar atau mengelirukan yang mendorong seseorang untuk memasuki kontrak. Kan? Contohnya apa ni? Ada perkara-perkara dalam kontrak itu sebenarnya salah. Tapi apa tu, orang yang membuat kenyataan itu sebenarnya dia tidak berniat untuk menipu. Cuma apa ni? Dia mengelirukan dan kita ni salah faham. Kita sebagai orang yang mengikat kontrak, kita salah faham. Jadi kita percayalah dengan kita rasa apa yang kita baca itu betul. Kemudian kita mengikat kontrak. Jadi bila wujudnya salah nyataan pun boleh menyebabkan kontrak itu menjadi batal. Walaupun dia tidak berniat untuk menipu. Contohlah saya nak menawarkan nak jual tanah di Bagan Serai contohnya kan. Orang yang nak beli tu contohnya dia beranggapan bahawa tanah kat Bagan Serai ni contohnya sesuai untuk bercucuk tanam. Kan, untuk tanam sawah padi sebagainya. Tapi rupa-rupanya tak sesuai. Tanah tu tak sesuai untuk tanaman tetapi lebih sesuai untuk contohnya untuk bina bangunan, bina rumah dan sebagainya. Kan, contohlah macam tu Tapi saya tak berniat nak menipu pun kan. Tapi mungkin dia salah faham. Itu pun boleh menyebabkan kontrak boleh menjadi batal. Dan yang keempat adalah fraud penipuan. Ini sama juga macam salah nyataan, fraud penipuan ni. Tetapi bezanya fraud penipuan ni dia memang berniat untuk menipu. Jika apa ni? Seseorang tu ada niat untuk memperdaya seseorang yang lain untuk mengikat kontrak dengan dia, itu boleh menyebabkan kontrak menjadi batal. Contohnya dia berniat. Contohnya dia nak jual kereta. Dia katakan bahawa kereta ini adalah kereta yang contohnya kereta yang tidak ada kemalangan. Kereta ini bukanlah kereta banjir kan. Dan sebagainya. Dia cerita yang baik-baik saja. Tapi sebenarnya realitinya kereta itu bermasalah. Kereta itu pernah terlibat kemalangan dan sebagainya. Ataupun kereta itu adalah kereta potong. Tapi dia memang berniat menipu untuk dia nak jual kereta tersebut. Jika didapati bahawa wujudnya elemen fraud atau penipuan, kontrak itu boleh dibatalkan. Okey. Seterusnya adalah khilaf. Khilaf ni ataupun silap. Okay, khilaf dan silap ni sama. Okey, khilaf atau silap pun boleh menyebabkan kontrak menjadi batal. Okey. Yang pertama adalah khilaf fakta dalam perjanjian. Okey, khilaf fakta dalam perjanjian ni contohnya macam dia silap lah. Macam saya lah. Contohnya saya ada bela lembu. Saya dekat Perak. Saya bela lembu dekat Pulau Pinang. Contohnya kan. Sedangkan macam lah sekarang ni PKP, saya tak boleh pergi Pulau Pinang pun kan. Saya ingat lembu saya tu semua hidup elok lah kan. Lepas tu saya pun jual lah lembu tu dekat pelanggan saya dekat Pulau Pinang kan. Tapi rupa-rupanya didapati bahawa lembu tu dah mati ataupun lembu tu dah kena curi dan sebagainya. Jadi khilaf fakta dalam perjanjian. Jadi jika berlaku perkara tersebut, perjanjian itu boleh menjadi batal. Okay? Dan satu lagi adalah khilaf undang-undang. Okey, khilaf undang-undang hanya jika melibatkan undang-undang dengan negara lain. Kan, contohnya kita memberi alasan kita tersilap tentang undang-undang di negara Indonesia. Kan, kita tersilap undang-undang di Singapura, di Brunei, Thailand dan sebagainya. Jadi kita boleh menggunakan alasan itu di mahkamah untuk kita membatalkan kontrak tersebut. Tetapi jika kita kata kepada hakim, kita kata saya tak tahulah undang-undang di Malaysia rupanya macam ni. Tak boleh. Undang-undang dalam negara akan tidak boleh jadikan alasan lah. Dia maksudnya kalau undang-undang dalam negara ni dia sepatutnya menjadi sedia maklum. Maksudnya kita kalau berada dalam negara kita, kita kena tahu undang-undang dalam negara kita sendiri. Jadi kita tak boleh jadikan alasan kita tak tahu undang-undang dalam negara kita sendiri untuk batalkan kontrak. Tak boleh. Tapi jika kita kata kita tersilap tentang undang-undang negara lain, kita nak batalkan kontrak, baru boleh apabila melibatkan negara lain. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kontrak batal. Okey, kenapa kontrak itu menjadi batal? Kerana kontrak yang tidak sah mengikut undang-undang. Okey, kontrak itu tidak sah ikut undang-undang, maka kontrak itu perlu dibatalkan. Okey, kita lihat kenapa menjadi kontrak batal.
Okey, yang pertama, perkara-perkara yang menyebabkan kontrak batal yang pertama adalah perjanjian itu dilarang oleh undang-undang. Maksudnya kita mengikat perjanjian untuk melakukan sesuatu perkara yang dilarang oleh undang-undang. Contohnya kita nak apa ni? Contohnya kita nak mengimport, contohnya mercun. Kita nak mengimport mercun daripada luar negara. Salah sebab negara kita melarang penjualan mercun contohnya. Jadi jika kita melakukan perjanjian berkaitan dengan jual beli barang mercun tu, dikira kontrak itu batal, kontrak itu tidak sah. Okey, lagi yang kedua, contohnya perjanjian itu dibuat untuk mengelakkan daripada peruntukan undang-undang. Contohnya kita membuat perjanjian dengan auditor ataupun accountant daripada luar ni. Kita buat perjanjian dengan dia, contohnya kita kata, okey, awak tolong buatkan akaun syarikat saya ni, awak adjust akaun syarikat saya ni untuk mengelak daripada bayar cukai contohnya. Jika awak tolong buat macam tu, saya akan bagi sejumlah bayaran kepada awak. Nampak? Jadi dia buat perjanjian dengan accountant daripada luar ataupun juru audit dari luar tu untuk mengelak daripada membayar cukai kepada kerajaan. Jadi perjanjian itu dibuat untuk mengelak daripada peruntukan sedia ada peruntukan undang-undang sedia ada di sesebuah negara. Jadi perjanjian itu menjadi batal, tidak sah. Okey, yang ketiga, perjanjian itu merupakan fraud atau penipuan. Jadi jika perjanjian itu adanya elemen penipuan, maka ianya pun menjadi kontrak yang batal. Yang keempat, perjanjian tersebut mendatangkan bencana kepada diri atau harta orang lain. Okay, macam saya dah pernah terang minggu lepas, contohnya kita ni pemegang amanah. Kita pemegang amanah harta kepada anak yatim contohnya. Kan, kanak-kanak ni apabila belum cukup umur, dia tidak boleh maksudnya pegang harta sendirilah. Maksudnya ada orang yang tolong menjagakan harta bagi pihak dia sampailah dia cukup umur. Jadi kita sebagai pemegang amanah ni kita tak boleh lah, maksudnya kita nak jual tanah dia kepada orang lain. Sebab perbuatan kita itu akan mendatangkan bencana kepada kanak-kanak tersebut. Sebab nanti harta dia apabila dia dewasa nanti harta dah tak ada, dah dijual. Jadi perjanjian yang mendatangkan bencana kepada diri atau harta orang lain pun menjadi kontrak yang batal. Okey, yang kelima, perjanjian itu tidak bermoral. Kan contohnya perdagangan manusia kan. Kita membawa masuk pendatang asing tanpa izin contohnya kan. Jadi perjanjian tidak bermoral juga menjadi kontrak yang batal. Yang keenam, menjejaskan kebebasan dan kestabilan sesebuah perkahwinan. Maksudnya kalau kita nak menghalang, kita buat perjanjian kontrak untuk menghalang seseorang daripada berkahwin atau kita buat sesuatu perjanjian supaya seseorang itu membatalkan perkahwinan dan sebagainya, itu pun menjadi kontrak yang batal kan. Contohnya kita nak menghalang contohnya orang untuk meminang anak kita contohnya kan. Jadi kita bagi sejumlah bayaran. Kontrak itu tidak dikira. Okey, sebab dia menghalang kebebasan untuk berkahwin. Okey, yang ketujuh, menghalang seseorang daripada menjalankan profession atau perniagaan yang sah. Maksudnya kita buat perjanjian contohnya dengan bekas pekerja kita untuk menghalang dia daripada menjalankan perniagaan yang sama. Contohlah pekerja kita ni dah mahir dah berkaitan dengan restoran. Kemudian bila dia nak berhenti kerja, kita buat perjanjian dengan dia. Okey, awak boleh berhenti bekerja, saya bagi awak sejumlah bayaran, tetapi dengan syarat awak tidak boleh menjalankan perniagaan restoran juga. Sebab majikan tu takut kan, sebab dia tahu okay, pekerja ni dah mahir dah berkaitan dengan restoran. Jika dia buka restoran juga, mungkin boleh menjadi pesaing kepada dia. Jadi perjanjian sebegitu tidak boleh diterima. Ianya menjadi kontrak yang batal. Sebab dia menghalang daripada seseorang menjalankan profession ataupun perniagaan yang sah. Okey. Seterusnya adalah pelepasan kontrak. Okey, maksudnya kontrak itu dah tak ada lah. Pelepasan kontrak. Kontrak itu dilepaskan. Kenapa kontrak itu boleh dilepaskan? Yang pertama, dengan pelaksanaan syarat-syarat kontrak kan. Apabila kita dah laksanakan syarat-syarat kontrak, contohnya kita buat kontrak kita nak beli kereta. Kan? Saya pergi ke pusat pameran Proton contohnya. Okey, syarikat saya buat perjanjian untuk membeli kereta Proton. Kemudian syarikat kereta Proton pun dah bagi kereta kepada saya. Saya pun dah buat bayaran. Jadi apabila syarat-syarat kontrak telah dipenuhi, okey, saya dah buat bayaran, kereta pun saya dah terima. Jadi kontrak itu dikira telah dilepaskan. Dah habis lah. Sebab saya dah selesaikan syarat-syarat kontrak tersebut. Okey, yang kedua,
dengan persetujuan semua pihak yang berkontrak. Kan? Maksudnya, contoh macam saya ada buat perjanjian nak jual, contohlah nak raya korban ni kan, saya buat perjanjian saya nak jual lembu kan. Saya nak jual lembu seekor dengan harga bayaran seekor 6,000 contohnya. Okey, saya dapat perjanjian dah setuju dah. Saya nak jual dengan harga 6,000 seekor dan pembeli pun dah bersetuju nak beli dengan harga 6,000. Kemudian saya berubah fikiran. Saya tak jadi nak jual. Sebab saya rasa saya nak tunggu dulu. Sebab lembu ni saya nak biarkan lagi. Saya nak bagi mungkin nak bagi lagi banyak lah kan. Dan saya dan orang yang pembeli tu pun bersetuju. Okey, tak apalah. Dia kata tak apalah, dia pun bersetuju. Jadi apabila semua pihak yang dalam kontrak tu dah bersetuju untuk melepaskan diri daripada kontrak itu pun boleh dilepaskan. Jadi tak ada masalah kalau kita sama-sama bersetuju untuk membatalkan kontrak tersebut. Okey, yang ketiga dengan kemungkiran kontrak. Ni kemungkiran kontrak ni maksudnya salah seorang lah. Kan? Contohnya macam tadi kata nak jual beli lembu tu kan. Katakan saya tak jadi nak jual beli lembu. Kan saya tak jadi nak jual beli lembu, tak jadi nak jual lembu tu, jadi orang yang nak beli tu pun boleh lepaskan diri daripada kontrak. Kan, jadi dia tak perlu bayar kepada saya lah sebab saya dah memang tak nak jual lembu kat dia kan. Maksudnya kalau yang tadi atas ni maksudnya semua pihak kan. Kemungkinan kontrak ni maksudnya mungkin sebahagian ataupun seorang daripada yang dalam perjanjian tu menarik diri. Jadi orang yang lain tu boleh melepaskan diri daripada kontrak tersebut. Yang seterusnya dengan kekecewaan kontrak. Kekecewaan kontrak ni maksudnya kontrak tu dah memang tak munasabah untuk diteruskan. Contohlah kan, nak jual lembu tadi. Rupa-rupanya lembu tu dah mati. Kan, jadi kontrak tu habislah, tamatlah sebab kita memang dah tak boleh teruskan kontrak tu. Kita memang nak jual lembu. Kan, tapi lembu tu dah mati contohnya. Tak boleh lah kan. Sebab raya lagi sebulan kan. Jadi kontrak tu memang akan ditamatkan sebab dengan kekecewaan kontrak. Kontrak tu memang dah tak boleh teruskan. Kan. Dan akhir sekali dengan penguatkuasaan undang-undang. Okay, contohnya kita sewa beli rumah kan. Kita sewa rumah lah. Kita sewa dengan tuan rumah. Kita kata kita nak sewa sampai hujung tahun 2021. Sampai Disember 2021. Jadi apabila masuk saja Januari 2022, kontrak itu dah tamat. Jadi kontrak itu telah dilepaskan. Okay, dengan penguatkuasaan undang-undang. Okay, seterusnya remedy. Okey, remedy ataupun pemulihan. Ini apa yang kita boleh dapat jika berlaku sebarang kerugian dalam kontrak. Okey, jika berlaku sebarang kerugian dalam kontrak, ini antara perkara-perkara yang kita boleh tuntut di mahkamah. Okey, yang pertama adalah ganti rugi. Okey, ganti rugi ni contohnya contohlah kita beli rumah, rumah kita tu rosak kan, kita boleh tuntut ganti rugi. Kan, ataupun kita tak berpuas hati dengan contohnya rumah dah siap tapi rumah tu contohnya ada kerosakan dan sebagainya kan. Jadi kita boleh tuntut ganti rugi. Sebab kita yang mengalami kerugian kan. Rumah kita dah siap, kita dah keluarkan duit banyak, tiba-tiba ada kerosakan. Jadi kita boleh tuntut ganti rugi. Okey. Biasanya ganti rugi dalam bentuk duit lah biasanya dalam bentuk wang. Okey, yang seterusnya adalah pelaksanaan spesifik. Ini contohnya kita dengan kontraktor, kita suruh dia siapkan rumah kita kan. Kita dah buat perjanjian mesti disiapkan dalam masa 2 tahun rumah kita. Okey. Jadi kita dah buat perjanjian dengan kontraktor untuk rumah kita disiapkan dalam masa 2 tahun. Okey. Kemudian baru setahun dia dah siap 50% dah kata. Rumah kita dah siap 50%, dia kata dia tak nak teruskan. Sebab dia kata sekarang harga simen dah naik. Harga bata dah naik kan, harga bahan-bahan mentah untuk bina rumah tu dah naik. Jadi dia kata dia tak nak teruskan, dia nak buat perjanjian baru, nak buat kontrak baru, dia nak naikkan harga. Jadi kita boleh tuntut di mahkamah supaya dia melaksanakan, maksudnya pelaksanaan spesifik ni supaya mahkamah arahkan kontraktor tu untuk teruskan kerja-kerja dia sampai siap. Sebab dia telah berjanji, dia telah mengikat kontrak dengan kita untuk siapkan rumah dalam masa 2 tahun tersebut. Jadi mahkamah boleh arahkan kepada kontraktor itu untuk sambung kerja dia balik. Okey, yang seterusnya adalah injangsi. Injangsi ni untuk menghalang atau untuk melakukan sesuatu perkara. Contohnya macam saya kata sebelum ni pernah terang contoh
seseorang tu contoh ada gangguan, contoh gangguan seksual kan. Jadi mahkamah boleh mengarahkan kepada orang lelaki tu, contoh orang lelaki tu untuk menjaga jarak sekurang-kurangnya 50 meter daripada perempuan tersebut. Jika didapati dia melanggar perintah injangsi mahkamah ini, maksudnya pihak polis boleh tangkap dia dan boleh dakwa di mahkamah. Kan, injangsi maksudnya mahkamah mengeluarkan arahan untuk menghalang atau untuk melakukan sesuatu. Okey. Okey, ini quantum meruit. Quantum meruit ni dia macam ganti rugi juga, tapi dia setakat mana kerja telah disiapkan. Contohnya, kontraktor tu dah siapkan rumah kita 50%, kan. Contohlah kita ambil, kita ikat kontrak dengan dia untuk harga rumah 100,000, kan, 100,000. Dia baru siap 50%. Jadi 50% daripada 100,000 adalah RM50,000, kan. Jadi katalah dia dah siapkan 50%, kita dapati hasil kerja dia kita tak puas hati. Kita pergi tengok rumah tu, kan. Kita tengok macam tak puas hati lah, kan. Macam ada sikit retak-retak lah. Ataupun kita nampak tugasan dia tu tak kemas. Jadi kita rasa kita tak nak teruskan dengan dia, kita nak ambil kontraktor lain. Jadi kontraktor tu berhak tuntut setakat kerja yang dia dah buat. Contohnya dia dah siap 50%, jadi dia boleh tuntut RM50,000. Okey, akhir sekali adalah penamatan kontrak. Jadi kita juga boleh tuntut kepada mahkamah untuk kita tamatkan kontrak, kan. Contoh kita tak puas hati dengan kontraktor tu, kan. Jadi kita boleh dapatkan arahan mahkamah untuk kontrak itu ditamatkan sebab kita rasa hasil kerja kontrak itu tidak berkualiti. Jadi kita boleh tuntut di mahkamah untuk tamatkan kontrak tersebut. Okey. Okey, seterusnya adalah kontrak jualan. Okey, kontrak jualan di Semenanjung Malaysia lah, terutamanya kita menggunakan Akta Jualan Barang-barang 1957. Okey, kita lihat apa itu maksud kontrak jualan. Okey, sesuatu kontrak wujud apabila penjual memindahkan atau bersetuju memindahkan hak milik terhadap barang kepada pembeli pada satu harga tertentu. Okey, klasifikasi barang. Okey, barang ada dua. Okey, yang saya dah terangkan minggu lepas juga. Kita ada barang sedia ada dan juga kita ada barang masa hadapan. Okey, kalau barang sedia ada adalah barang yang sudah dimiliki oleh penjual semasa berkontrak. Contohnya barang yang dipamerkan di rak kedai runcit, kan. Contoh awak pergi Ion, awak pergi Tesco, awak pergi Lotus sekarang, kan. Tesco dah jadi Lotus sekarang. Kan, barang-barang yang dah ada dekat rak pameran tu, itu dipanggil sebagai barang sedia ada. Sebab kita boleh ambil je barang tu, kita terus bayar di kaunter juruwang, kan. Okey, yang kedua adalah barang masa hadapan. Barang ni tak ada lagi. Barang ni tak wujud lagi. Okey. Biasanya apabila kita dah buat perjanjian, kita dah ikat kontrak, barulah penjual tu akan buat. Contohnya kita tempah baju, kita tempah rumah, kan, untuk kontraktor buat, kan. Bila kita dah buat perjanjian, kita dah sign kontrak, barulah barang tu akan dibuat. Okey, itu dipanggil sebagai barang masa hadapan. Okey, kemudian kita lihat pada syarat tersurat. Okey, syarat tersurat ni adalah syarat yang dinyatakan dan ditulis dengan jelas dalam kontrak serta dipersetujui dalam kontrak. Okey, dia punya kata kunci dia dinyatakan dan ditulis dengan jelas dalam kontrak. Jadi ini tak ada masalah. Kan? Dia dah nyatakan dalam kontrak tu, contohnya kontrak nak jual rumah, kan. Saya nak jual rumah, contohnya dalam tu saya dah nyatakan rumah ni adalah rumah jenis banglo. Rumah ni saiz dia 20 kaki kali 40, 20 kaki kali 60 kaki contohnya, kan. Rumah banglo ni 2 tingkat. Rumah ni terletak di lot mana? Lot, lepas tu di mukim, contoh mukim Kamunting contohnya, kan. Jadi dah dinyatakan secara jelas. Okey, apabila dah dinyatakan secara jelas dalam kontrak, dipanggil sebagai syarat tersurat. Okey, syarat ni penting sebab apabila berlakunya pelanggaran syarat, kontrak itu sama ada boleh kita yang mengalami kerugian, kita boleh tuntut ganti rugi ataupun kita boleh batalkan kontrak tersebut. Okey, tapi syarat tu ada dua jenis, satu syarat tersurat dan satu lagi syarat tersirat. Okey, kita lihat pula syarat tersirat. Kalau tersurat tadi dah nyatakan secara jelas, kan. Okey, kalau syarat tersirat tidak disebut secara nyata atau dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian jual barang. Dia tak ada nyatakan. Kalau dia nyatakan pun tidak secara jelas. Okey. Kita lihat 5 jenis syarat tersirat. Yang pertama adalah masa pembayaran. Okey. Biasanya dia tak nyatakan dalam kontrak itu bila masa kena bayar. Okey. Jadi bila tak dinyatakan secara tersurat dalam kontrak itu, maksudnya masa pembayaran ni dia tak ada tamat tempoh lah. Katakanlah saya
saya beli motosikal ni 2-3 bulan baru saya bayar. Maksudnya dia tak adalah kata kontrak itu terbatal walaupun saya bayar lambat. Kecuali dinyatakan secara tersurat dalam kontrak tersebut. Contohnya dalam kita nak beli motor tu, dia kata bayaran mesti dibuat dalam tempoh 2 minggu contohnya. Maksudnya kalau dalam tempoh 2 minggu tu kita tak bayar, barulah kontrak itu batal. Tapi kalau tak dinyatakan secara tersurat, maksudnya tidak ada tamat tempoh. Maksudnya dia tidak akan jadi terluputlah, dia tak akan ada. Okey, yang kedua adalah mengenai hak milik. Okey, syarat tersirat yang kedua adalah hak milik, maksudnya barang yang nak dijual tu mestilah hak milik penjual. Maksudnya tak bolehlah dia nak jual hak milik orang lain. Kan contohnya dia ada curi kereta ke, dia curi motor, dia nak jual. Kan? Kita pun beli. Tak boleh. Dia mesti secara tersiratnya hak milik tu mestilah kepunyaan penjual tersebut. Secara mutlak, secara yang sah. Dia tak boleh jual barang-barang curi. Salah. Yang ketiga adalah jualan melalui perihalan. Perihalan maksudnya dari segi contohnya salesman datang. Salesman datang, dia tunjuk katalog, kan? Dia bagi penerangan. Okey, kita tak dapat lihat pun produk tu dengan sebenar. Contohnya dia bawa katalog nak jual Tupperware, kan? Dia cuma ada gambar Tupperware. Kita nampak dalam tu katalog tu ada gambar, ada warna, ada saiz, ada harga, kan? Tapi kita tak nampak pun Tupperware tu yang realitinya tak ada. Kita cuma bergantung kepada katalog dan juga penyampaian oleh jurujual tu. Jadi mengikut syarat tersirat, produk yang sampai tu mestilah sama dengan apa yang dia perihalkan. Apa yang salesman tu cakap, apa yang ada dalam kontrak mestilah sama. Okey, dia tak boleh lain. Okey, itu syarat tersirat. Jualan melalui perihalan. Okey, mengenai kualiti dan kelayakan. Maksudnya dari segi kualiti ni, syarat tersirat dia adalah pembeli tu, kita sebagai pembeli, kita bertanggungjawab untuk memastikan kualiti barang tersebut. Maksudnya jika barang tersebut tidak mempunyai kualiti, maksudnya kita sebagai pembeli yang kena bertanggungjawab. Okey, tak bolehlah kita kata contohnya kita beli barang kedai RM2 kan. Kita dah belek-belek dah barang kedai RM2 tu, kita pakai-pakai rosak, kita nak pulangkan balik sebab kita kata barang ni tak berkualiti. Tak boleh. Sebab dari segi kualiti, syarat tersirat adalah bermaksud pembeli bertanggungjawab terhadap kualiti barang yang dibeli. Jadi kita kena teliti dululah sebelum kita beli suatu barang, kita kena pastikan dulu barang tu tersebut sebab kualiti tu tidak dijamin. Kita sendiri yang kena bertanggungjawab jika kualiti tidak mencapai tahap yang kita inginkan. Okey, akhir sekali adalah jualan melalui contoh atau sampel. Okey, jualan melalui contoh atau sampel ni dia sama juga macam perihalan. Okey, kalau tadi perihalan jurujual tu dia cuma tunjuk katalog kan dalam bentuk gambar, bentuk visual. Tapi kalau jualan melalui contoh atau sampel ni, jurujual tu bawa contoh. Tadi contoh Tupperware kan. Okey, ni dia bawa Tupperware sebenar. Dia bawalah beberapa sampel Tupperware. Kan, Tupperware bekas air 1.5 liter, bekas air setengah liter kan. Tupperware bentuk letak makanan, sebagainya kan. Okay, dia bawa produk sebenar. Dia bawa contoh atau sampel sebenar. Jadi sama juga macam perihalan, barang yang sampai kepada pembeli tu mestilah sama dengan yang ditunjuk oleh jurujual tu. Jika barang yang sampai tu tak sama dengan apa yang jurujual tunjuk tu, maksudnya kita boleh batalkan kontrak tersebut kan. Contohnya dia tunjuk contoh Tupperware tu bentuk bulat kan, bentuk bulat, tapi bila sampai kat kita Tupperware tu bentuk segi empat. Tak sama. Apabila produk yang sampai kepada kita tak sama dengan apa yang contoh ditunjuk oleh jurujual tu, kita boleh batalkan kontrak tersebut. Okey, tu 5 jenis syarat tersirat. Okey, jadi sekian saja kelas untuk kita hari ini. Jadi saya harap awak fahamlah berkaitan penerangan saya. Jika ada sebarang pertanyaan atau masalah, okey, awak boleh tanya dalam WhatsApp group. Okey, latihan pun saya akan bagi dalam WhatsApp group. Okey, awak boleh rujuk. Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum.